Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan jika mungkin itu semata-mata turu ada, automatik ada. Turu ada ni artinya automatik ada. Tu makna turu ada. Dan jika mungkin itu, yang ni makhluk ni lah, benda hak terima ada, terima tak ada, dipanggil mungkin. Mungkin ni juga dipanggil makhluk. Tiba kena jadi dipanggil makhluk. Tiba dia menjadi alamat kata ada, tanda, menjadi tanda kata ada Allah Ta'ala Tuhan yang menjadi, maka dipanggil alam. Kena ke hak tula ya. Kadang-kadang dia panggil mungkin, kadang-kadang dia panggil makhluk, kadang-kadang dia panggil alam. Hak tula ya. Tapi hak tula pun iktibar lain-lain lah. Iktibar kata makhluk ni terima ada, terima tak ada, dipanggil mungkin. Iktibar kata makhluk ni dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada, dipanggil makhluk. Iktibar makhluk ni bila Allah Ta'ala jadi tu dia ada makhluk ni tu. Menunjuk kata ada Allah Ta'ala yang menjadi sebagai Tuhan, maka dipanggil alam. Faham tak? Jadi semuanya orang panggil masiwallah, barang selain daripada zat dan sifat-sifat Allah dipanggil mungkin, makhluk, alam, yaulaka. Kalau gitu kata Tok Diskam hari ni, dan jika muka surat berapa? Muka surat 14 lagi tak saya. Muka surat apa? 14 tak? Muka surat 14. Dan jika mungkin, yakni makhluk alam itu semata-mata turu ada, artinya automatik ada. Itu mana turu ada? Automatik ada. Secara tiket turu, secara auto ada. Tu semata-mata turu ada, Tuhan juga. Tuhan ada, alam ni pun ada. Itu automatik, tanpa perlu Tuhan menjadi. Sama sedia kala dengan Tuhan, maka dinamakan ada alam ini dengan jalan illah. Dengan jalan illah dia panggil. Ini Tok Diskam masuk nak menyata dan nak menerangkan tentang fahaman puak falasifah. Iaitu mazhab falasifah, salah satunya orang panggil mazhab ta'liliyah. Mazhab ta'liliyah ni mazhab yang menjadikan ada Allah tu sebagai ilat bagi adanya makhluk ni. Jadi makhluk ni dipanggil ma'lul, Allah tu dipanggil illah. Itu di mazhab falasifah. Maka orang panggil puak ni kafir lah. Kenapa? Kerana makhluk ni qadim, alam ni qadim di sisi fuak falasifah ta'liliyah. Dan satu lagi tabi'iyah dia panggil ni. Maka dinamakan ada apa? Ada makhluk ni, ada mungkin ini. Dengan jalan illah.
Tu dengan cara illah. Kerana illah tu kerana. Dah. Makhluk ni ada kerana Tuhan tu ada. Lepas tu Tuhan menjadi ke tak makhluk ni? Tak. Lepas tu dikerana ke Tuhan ada, automatik makhluk ni ada. Bila Tuhan ada, sedia kala. Maka makhluk ni pun sedia kala ada. Tu. Tempat nak punahnya jadi kafir tu lah. Apa? Korang biqidamil alam. Itu kidam, sedia kala alam. Seperti bandingannya orang panggil kalau buat di makhluknya, puak falasifah buat bandingannya seperti apabila bergerak jari. Jari kita ni kita gerak. Ini jari. Maka cincin itu cincin lah. Maka cincin, yakni cincin mana? Cincin yang ada di jari tu pun turut bergerak gatik. Cicing yang ada di jari yang kita gerak tu, walau ada lah cicing lah. Saya tak pakai cicing lah ni. Habis dah sampai beriah. Maka cicing yang ada di jari yang kita bergerak tu, jari kita bergerak, maka cicing yang ada di jari yang kita bergerak tu turut bergerak gatik dengan tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Seretak. Itu seretak sekali dengan jari. Jari bergerak, mak cicing yang ada di jari pun bergerak juga. Bandingnya begitulah. Allah Ta'ala ada, alam ni ada seretak. Gitu. Seretak. Tuhan ada qading, maka alam ni pun ada dengan qading. Tuhan ada, automatik. Dah. Automatik apa? Automatik alam ni ada. Tuhan tu ada, automatik alam ni ada katik. Tu. Ini orang panggil apa? Orang panggil taksir bil illah. Taksir bil illah ni tidak terhenti di atas wujudis syarti wa intifa'il mani'i. Tu at-taksirul bil illati la yatawaqqafu 'ala al-wujudis syarti wa intifa'il mani'i. Itu. Fuq ta'liliyah kata at-taksiru bil illati, memberi bekah dengan secara illah tu, la yatawaqqafu, tidak terhentilah ia, ala wujudi syarti, di atas ada syarat, wa intifa'il mani'i, dan ternafi mani'. Tak syarat gitu. Tu artinya tidak lazim iktiran di antara lazim iktiran lah, bukan tidak lazim. Yalzamul iktiran bainal illah wal ma'lul. Orang panggil lazim iktiran, lazim menyertai. Lazim menyertai dia lazim iktiran bainal illah, ni illah gerak jari. Bainal illah bil ma'lul. Dengan ma'lul. Ma'lul apa? Ma'lul gerak jari, gerak cicing tu. Gerak cicing tu orang panggil ma'lul. Dan jari itu, yakni dan gerak jari itu. Begitulah. Ada zikir dhabit tak? Satu. Ada tak? Tak ada. Kalau kita lama macam saya ni ada dhabit satu. Dia tulis katanya kata Tok D dan jari, yakni geraknya. Demikianlah katanya cincinnya, ni geraknya. Kena dhabit gitu. Kalau kita hak lama ya ada dhabit tepi tu. Tunjuk sikit. Tu, dia ada dhabit gitu. Dhabit Tok D sendiri tu. Dan jari itu dinamakan illah dan cincin itu dinamakan ma'lul. Yani dan gerak jari itu, gerak jari tadi tu. Pak, kita gerak jari. Gerak jari tu, bukan jari tu nama illah tu. Gerak jari tu. Gerak jari itu dipanggil illah. Tu. Gerak ada tak? Gerak. Ada tak gerak? Tak ada. Sungguh ya, faham tak? Sungguh ya. Sebab tu kalau kita klik balik kitab Wasail Ilmul Kalam tu kan, tiap-tiap kali hukum akal tu, tak kira lah bukan Wasail Ilmul Kalam saja, kita Sanusi ke Umul Barahin, tiap-tiap kali orang mari contoh, orang panggil wajib akal. Mana wajib akal? Bertempat bagi jirim. Mengambil tempat bagi jirim. Tempat tu ada ke tak tempat? Tak ada. Sungguh ya. Jadi sebab tu bukan misal bagi benda tentu ada.
Tapi misal bagi benda tentu sungguh. Tu gitu. Sama juga Imam Sanusi wak misal wak contoh pada mustahil akah. Dia kata apa? Sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sunyi jirim daripada gerak dan diam. Gerak diam ni ada ke tak? Tak ada, hanya sungguh. Jadi bukan misal bagi tak ada, misal bagi tidak. Itu. Tu tengok ulama kecek rekah nak. Dia kata mala yutasawwaru fil akli wujuduhu. Barang yang tak ditasawur, tidak boleh digambar pada akal adanya barang. Apa? Barang tentu tak ada. Tapi wak misalnya dengan bukan benda tentu tak ada. Memang tentu-tentu dah tak ada orang panggil. Nak gerak dan diam tu. Lepas tu wak misal dengan apa? Dengan tidak. Gitu. Wak misal dengan sungguh. Dan gerak jari itu, gerak jari bukan dan jari tu. Nama jari ni nama illah jari ni. Jari ni illah bukan. Gerak jari tu dinamakan illah. Dan cincin itu yakni gerak cincin itu. Begitu. Dan cincin itu yakni gerak cincin itu dinamakan ma'lul. Gerak cincin itu dipanggil ma'lul. Jadi kalau misal di Tuhan agak Allah tu, ada Allah tu dia panggil illah. Kemudian ada alam ni, ada makhluk mungkin ni dipanggil ma'lul. Kafir tak ni? Kafir Ingat baik kafir ni. Dan Tuhan dinamakan ini, dan ada Tuhan dinamakan ilah, dan mungkin ini, dan ada mungkin itu dinamakan ma'lul. Ini orang panggil pendapat lagu ni apa ni? Di sisi falasifah. Kafir lah ni. Bukan suruh kita tu ambil i'tikad lagu tu, bukan. Nak menyata i'tikad hak kupu, hak sesat. Jangan duk i'tikad lagu tu, jangan. Bisalasatin kafaral falasifatul ida iz ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara dikafirkan puak falasifah tu oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dikafirkan? Kerana ingkar mereka itu 3 perkara tadi, padahal 3 perkara tu sabit dengan dilalah qat'iyah. Mana pertamanya? Ingkar puak falasifah Allah Ta'ala tahu dengan secara teliti, dengan secara juzu. Falasifah dia kata Tuhan ni hanya tahu dengan secara kulli, dengan secara menyeluruh gitu ya. Tuhan tahu rambut, tapi Tuhan tak tahu berapa bilangan rambut. Tu orang panggil falasifah. Kafir lah. Wa hudus awalimi, baharu alam. Falasifah kata dak, biqidamil alami. Qadim alam ni. Sama ada qadim dengan jalan ta'liliyah atau qadim dengan nantinya tabi'iyah. Ini orang panggil puak kafir lah ni di sisi falasifah. Maka kata Tok dia, tentulah tidak belaka-belaka, dak belaka lagu tu. Kalau orang panggil kita koding, mana tak ada apa kita sama tua belaka. Betul tak? Sama sedia kala belaka. Tu gitulah. You know, awak dengan abah awak sama tua, abah awak dengan tok awak sama tua tak? Tu tok awak dengan tok nyek, tok nyok, tok jeng, moye, tok co tu sama tua belaka gitu. Dah. Artinya kita tu bukan koding, bukan baharu. Artinya ada kita didahului oleh tiada. Bermakna siapa yang menjadi? Allah. Bukan kita tu ada dengan secara automatik. Berak. Bukan secara auto dah. Mak Tuhan ada dah belakalah makhluk. Bukan gitu. Kafir itu. Mari. Dan tidak juga sebagaimana tidak alam ni ada semata-mata turu automatik ada Tuhan atas jalan ilah, tidak juga. Tidak juga wajah syabah dia, tidak jugalah orang panggil seperti mana ada mungkin ni secara tiket turu automatik turu ada dengan sebab ada Tuhan atas jalan ilah, tidak juga ada mungkin itu ada makhluk ni dengan jalan tabi'ah Tuhan. Ni orang panggil fuq tabi'iyah. Mazhab falasifah yang kedua kafirnya mazhab tabi'iyah dia panggil.
Tu. Tapi at-ta'siru bit-tabaiyati tu yatawaqqafu ala wujudi syarti wa intifa'il mani'i. Dhabit gitu. At-ta'siru bit-tabaiyati. At-ta'siru bit-tabaiyati, memberi bekah atas jalan tabiat ni. Atas jalan semula jadi ni. Atas jalan tabiat di sisi mazhab tabi'iyah ni. Yatawaqqafu, terhentilah ia ala wujudi syarti, kena ada syarat. Wa intifa'il mani'i, dan ternafinya mani'. Mani' tu benda yang menegah. Lagu mana tengok? Iaitu jalan tabi'ah Tuhan ni. Apabila ada Tuhan. Tu syarat tu dia panggil wujudu syarti. Apabila ada Tuhan serta bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Yalah, bila sebut kata Tuhan tu bersifat-sifat ketuhanan. Kalau orang panggil Tuhan tak bersifat dengan sifat ketuhanan, Tuhan tak? Tuhan tak? Tak supaya dia mau duk panggil berhala tu Tuhan. Dewa berga ni Tuhan. Padahalnya tak bersifat dengan sifat ketuhanan. Orang panggil Tuhan tak? Tak, bukan Tuhan sebenar. Tuhan juga Tuhan palsu. Supaya duit palsu tu lah. Tak? Jadi Tuhan hak sebenar ni Tuhan hak bersifat dengan sifat ketuhanan. Tuhan tu kena ke zat. Tu. Ketuhanan tu hukum bagi dia. Itu. Tu. Atau orang panggil wujudu syarti. Dan ternapi Tuhan yang lain. Ini orang panggil intifa'il mani'i. Tak? Ternafi mani'. Jadi fuad tabi'iyah kata alam ni kodin juga. Atas jalan Tuhan tu ada, serta tak boleh ada Tuhan selain daripada Tuhan. Macam nak macam esa dah Tuhan tu dah tu ni. Macam wahdaniyat dah tu. Tu. Memanglah sebab tu ada kaedah-kaedah falsafah tu hak kita guna. Sebab tu kena baca dalam kitab tarikh falsafah Islamiyah, sejarah falsafah Islam ni. Ada benda-benda hak dia orang panggil apa? Ditapis masuk. Dia panggil hikmatul isyraqi, dia panggil. Kebijaksanaan hak ditapis. Jadi isyraq maknanya dipancarkan. Daripada kaedah-kaedah hak dibuat ahli-ahli falsafah dulu juga. Contoh kaedah ta'addudul qudamat mustahilun. Itu kaedah tu. Kaedah falsafah tu. Mu'tazilah pun guna, tapi guna tak kena tepat. Tak jadi. Tu. Jadi mazhab falsafah hak ta'liliyah tadi tak kira gitu. Tuhan nak ada sejuta pun tak apa. You lebih syirik lagi. Tuhan nak ada sejuta pun boleh, tak ada masalah. Yang penting bila Tuhan tu ada, alam ni sedia kala ada, sama dengan sedia kala Tuhan. Tapi kalau mazhab tabi'iyah, dia yatawaqqafu ala wujudi syarti wa intifa'il mani'i. Dia terhenti di atas adanya syarat apa? Tuhan kena ada satu. Tuhan hak bersifat sifat ketuhanan lah. Kemudiannya ternafi yang lain. Mana ternafi sesuatu yang menegah. Yang ni tidak boleh ada Tuhan selain daripada Allah. Itu. Macam ahli tauhid dah. Tapi tak juga. Maka mungkin pun turut ada selalu. Turut ada selalu. Makna apa? Tidak perlu Allah menjadi. Tak perlu Tuhan tu mencipta. Maka natijah jawab bagi apabila. Maka jawab bagi apabila tadi. Apabila adanya syarat, jadi ada Tuhan yang sebenar. Kemudian ternafi manik apa? Tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang sebenar tadi. Tuhan satu-satunya Tuhan. Maka mungkin yakni makhluk ni pun turut ada selalu. Ada selalu lah. Ada selalu ni. Selalu tu bukan selalu senantiasa. Awak selalu ke apa? Awak selalu tak minat ketek? Saya selalu juga. Tu selalu tu makna gerak. Selalu ni makna terus. Tu terus. Ada terus. Ada. Tidak perlu Tuhan menjadi. Ada tu automatik. Tuhan ada bila sedia kala. Sedia kala lagi makhluknya ada. Sama je kira.
Misalnya lagu mana? Seperti misal pada makhluk. Seperti api dia kata. Api. Apabila bersentuh dengan satu benda, tu. Syarat tu. Bersentuh dengan satu benda tu syarat. Tu. Wujudus syarti. Ada syarat. Api bersentuh dengan satu benda. Dan ternafi basah. Ini orang panggil intifa ilma manik. Benda yang tersentuh dengan api tadi tu mesti jangan basah, kena kering. Kalau basah tak jadi ya tak? Maka bila lagu tu jawab bagi apa bila? Maka benda itu maka selalulah gitu. Dan ternafi basah pada benda itu, maka selalu hangus terus. Itu automatik dah hangus. Tabiat dah orang panggil. Atau orang panggil atas jalan tabiat. Semula jadi dah. Memang gitu. Tu. Jadi Tuhan tu orang panggil apa bagi puak dia? Tabiat. Tuhan tu tabiat. Ada Tuhan tu orang panggil tabiat. Ada Tuhan dan ternafi Tuhan lain pada Allah tu orang panggil tabiat. Dan ada alam ni panggil matbu'. Matbu'. Jadi kalau orang panggil mazhab tabi'iyah, la yalzamu lah, tidak lazim. La yalzamul iktiranu. Tidak lazim oleh menyertai at-tabi'iyah atau at-tabi'atu bi matbu'iha. Tak lazim, tak mesti orang panggil menyertai tabiat dengan matbu'. Tak lazim. Tak lazim menyertai. Kenapa? Kerana dia terhenti dengan ada syarat dan ternafi manik. Kalau ilak maklul tadi orang panggil lazim. Tu yalzamu iktiranul illah bi ma'luliha. Itu. Kalau matbu', kalau tabi'iyah la yalzamu iktiranut tabi'at iktiranut tabi'ah bi matbu'iha. Tidak lazim menyertai oleh tabiat dengan matbu' dia. Tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Kerana mesti wujudus syarti wa intifa'il mani'. Baik, habis. Kafir tak ni? Kafir juga lah. Sebab apa? Kidam juga alai ni. Alai ni sedia kala. Membawa kepada alai ni sedia kala. Maka tentu bukan begitu sekali-kali. Tentu dah. Okey, alai ni orang panggil koding. Kalau koding sepuluh tadi lah Yunus ngapak dia ngatur nenek moyang sampai kau tu ada ni sama tua. Tak ada tuk, tak ada pak, tak ada. Sama tua. Ada seketak begitu. Sedangkan musyahadah dengan mata kepalanya tidak begitu. Anak awak ada dalam ni? Tak ada lagi. Mungkin tak ada langsung. Tak ada lagi dah tu ni. Boleh terima ada tak? Boleh terima tak ada? Boleh terima kalau mau bining lah. Kalau mati tak ada bining. Entah ke mana. Baik, habis. Kerana apa? Ni ilak kedua-dua ni. Ilak ni ilak tentu tidak, tentu bukan begitu sekali-kali. Mana? Tentu bukan ada alam ni atas jalan tabi'iyah dan tentu bukan ada alam ni dengan jalan illah. Dua-dua. Ilak ni ilak dua-dua sekali. Ilak pada kata tentu tidak ada alam ni atas jalan illah dan ilak pada kata tentu tidak ada alam ni atas jalan tabi'iyah. Tabiat. Kerana jika begitu, fardu takdir, jika tu orang panggil fardu takdir tu. Kerana jika begitu, yakni jika mungkin tu jadi dengan jalan illah dan tabi'ah, gitu. Kerana jika begitu, yakni kerana jika ada alam ini atas jalan illah dan tabi'ah, tentu jawab bagi jika. Tentu mungkin jadi qadim juga. Qadim juga kita ni qadim. Mana tidak ada permulaan bagi ada baik tak? Tak ada surat beranak lah kita ni. Ada sedia kala lagi. Kerana apa? Jadi qadim juga. Ilak pada kata tentu. Ilak pada kata tentu makhluk mungkin alam ni jadi qadim juga. Kerana sedia kala Tuhan bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan.
Kerana sedia kala Tuhan tu sedia kala koding lagi Tuhan tu bersifat dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Dan ternafi ni sedia kala lagi ternafi Tuhan yang lain pun sedia kala juga. Gitu. Dan ternafi Tuhan yang lain pun sedia kala juga. Sebagaimana Tuhan ada tu sedia kala, tak ada Tuhan lain daripada Allah pun sedia kala ni. Sedia kala ke? Baik tak? Tak ada Tuhan lain tu panggil apa? Panggil apa? Istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil masuk itu. Ada Tuhan selain pada Allah panggil apa? Mustahil. Tak ada Tuhan selain daripada Allah sedia kala panggil apa? Istihalatul mustahil. Nah, Tuhan selain pada Allah panggil apa? Mustahil. Tak ada Tuhan selain pada Allah panggil apa? Istihalatul mustahil. Yang buat bengong itulah. Tu lama kata mustahil koding pula kat lagi. Maka bila dah Tuhan tu sedia kala dan tak ada Tuhan selain pada Allah Taala tu pun sedia kala, maka tentu dah mungkin pun sedia kala jugalah. Baik tak? Maka tentulah apa? Maka mungkin tu sedia kala juga, tentulah bohong cerak-cerak dah kalau Allah ni sedia kala juga. Nah, sedia kala kok mana kita baru belaka. Nah, tu ada daripada daripada tidak ada. Pas langit bumi ni mu tahu mana dia ada daripada tidak ada? Tahu mana kata baru? Hasling. Langit bumi ni mu tahu mana kata ada, Pak? Langit bumi ni baru. Tahu di mana? Alamat dia. Ada surat beranak tak? Ada tarikh bila terjadinya langit bumi ni ada? Tak tahu baru tak ni? Langit bumi ni baru. Baru ke koding? Sudah. Sudah. Ni orang panggil rajulun yaqra'unal qur'ana, laki-laki yang membaca Quran hatta ru'iyat alaihi bahjah, sehingga terlihat pada wajahnya cahaya Quran. Tapi Nabi tu inna akhwafakum. Aku paling takut benda paling takut. Lagu tu apa Quran begini. Tapi tak faham ilmu. Tu yaqra'unal qur'ana, yang membaca mereka itu akan Quran, la yujawizu taraqiyahum, tidak melampaui daripada tekak dia, tak masuk pas ke dalam jiwa, duduk lidah baca. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'i. Tak faham makna berapa. Bahaya tu. Batu nak ngaji sungguh. Jangan memada tu. Saya hafid dah, saya hafal Quran beres dah, aling dah. Aling abah mung. Ingat baik situ. Jangan jadi khawarij. Khawarij ni hafal Quran, baca Quran rajin, hafal Quran rajin, ibadat hebat, tapi tak ada tak ada apa? Tak ada ilmu. Faham tak? Jadi Allah ni koding ke baru? Hasling. Baru. Tahu di mana kata baru? Tahu di mana kata baru? Jawab boleh kata langit bumi ni baru. Mana alamat dia baru? Awak baru tak? Awak baru tak? Hasling sendiri tu baru tak? Kau koding Hasling? Hasling koding kau baru? Baru. Tahu di mana kata baru? Mana dalil kata Hasling tu baru? Apa makna baru? Baru lawan buruk gitu? Apa makna baru, Irfan? Apa? Oi. Apa makna baru? Oh, budak gedi. Oh, gedi ngomong. Apa makna baru? Baru apa makna? Apa makna baru? Apa makna buat baru, Yusuf? Baru apa makna buat baru?
Ada permulaan bagi ada. Ada dia didahului oleh tiada. Tu mana baru. Gapa dia baru, Irfan? Ha? Loh, orang sebut dah tadi. Oi. Tu, dia sebut dah tadi. Yusuf sebut dah tadi. Gapa baru? Ha, sebut gitu. Deraki kuat lagi seorang mu. Ha. Ada Irfan ni didahului oleh tiada tak? Ha? Betul. Maka Irfan dia panggil apa? Ha, baru. Baik tak? Ha, tahu di mana Irfan baru? Sebab ada? Tadi lah. Tahu mana mu baru? Sebab ha. Ada mu didahului tiada. Belak mu. Noyak lagu tu bahaya. Ngamu tahu mana asli mu baru? Sebab ha. Ada didahului apa? Nasi kabu. Ada mu didahului oleh apa? Oleh kuat sikit, mu pondai lah. Sebut kuat sikit. Oleh siapa pula jadi mausuh situ yang tiada. Mu bawa yang tiada jadi sifat ada mausuh. Siapa pula tiada situ? Ada mu didahului oleh tiada ya. Sudut yang lah. Yang tu siapa pula situ? Tanya pula siapa yang pula situ? Kalau gitu mu tahu kata mu baru tu asli sebab mu ada mu didahului oleh tiada. Apa tu alai ni mu kata baru tak? Ni langit bumi ni. Baru tak? Lepas tu mu tahu mana dia baru. Mu nampak tak dia tu ada didahului oleh tiada? Mu lahir-lahir tu langit tak ada lagi. Lama duduk. Ada dah langit itu. Mu tahu mana kata langit ni baru? Mu tahu di mana? Mu tahu mana Fawahing? Sebab apa? Mu tahu langit, nak tanya dulu langit ni baru tak? Baru kau kading? Sudah. Mu tanya apa? Dia aku tanya mu. Baru. Mu tahu di mana kata langit ni baru? Maksudnya masa mu lahir itu tak ada lagi langit ni. Ada dah. Lepas tu mu tahu mana dia didahului oleh tiada. Berat tu. Naufah. Untuk sudut susuk sebelah mata je dia dajal lah muka. Tunjuk mata sebelah gitu. Langit ni baru ke kading? Baru. Mu tahu di mana kata baru? Sebab Sebab sesak umat Islam lalu Tobik mengajar lagu tu. Sesak tu. Ustaz Amdi dulu belum pergi naik Ustaz Khidir. Langit ni baru adeng. Tahu di mana baru? Selesai masalah tak pergi ke Khidir dah. Sebab berubah. Sebab langit ni ada dia dahulu tiada. Mu tahu di mana ada dia tiada? Mana mu beranak mula langit ada lagi. Umur berapa ketika tu mu tengok langit ada? Umur 20. Dulu langit ada. Lepas tu umur 20 pak tiba-tiba bangun tidur. Gapo dia onda ni? Tinggi mana? Langit ni gitu. Tidak langit ada dah sebelah awak ada. Ada dah. Lepas tu yang kata baru langit ni. Sebab berubah. Al-alamu hadisun. Al-alamu mutaghayyirun. Gitu. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ni berubah. Kalau mu jumpa budak orang buai tepi jalan, tak ada surat beranak. Tak ada surat beranak. Mu tahu di mana dia tu baru? Mu tahu mana dia baru? Tahu mana? Dia tak ada surat beranak, mu ada surat beranak. Mu jumpa bayi tepi jalan, mu kata baru tak budak ni? Kau koding? Koding kau baru? Azing? Koding kau baru? Baru. Mu tahu di mana? Dah surat beranak tak ada? Tengok tadi baru Hamdi jawab.
Berubah ke mana? Banyaklah berubahnya. Tokel orang panggil umur 40 bayi lagi bengong ke. Umur berapa baby ni? Umur 40 dah ni. Ada gitu? Ada gitu? Gitu. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Natijahnya al-alamu hadisun gitu. Alam ni berubah. Pagi, petang, siang, malam, matahari, bulan, bintang, gapo berubah. Kemarau, sejuk, panas, hujan, banjir, gepa bumi, tak gepa, macam-macam. Berubah gitu. Mu berubah tak? Berubah. Lahir dulu gitu tak kemar muka. Lahir dari perut mu besar ni dah. Pecah perut mu. Ya. Berubah tak mu? Berubah. Tak ada surat beranak mu. Kalau tak kedai tak ada surat beranak. Tahu kata baru apa? Berubah. Faham tak? Wa kullu mutaghayyirin, tiap-tiap benda berubah tu hadis baru. Maka natijah keluarnya al-alamu hadis. Alam ni baru. Tu. Faham tak Yazid? Faham tak Yazid? Faham tak? Asling? Tak faham tulis. Jangan tengah-tengah. Baik. Maka tentu mungkin pun sedia kala juga kalulah orang panggil kita terima orang panggil alam ni jadi dengan secara automatik atas jalan ilah ke atau tabiat, tentu dah alam ni jadi koden juga. Koden tak berubah tak berubah. Terima tak kepala tak berubah alam ni dah. Maka apa? Maka mungkin ni sedia kala tentulah bohong. Tentu dah dusta, bohong. Tak usah mikirlah. Memang sungguh dah bohong. Apa? Alam ni qadim. Wallahu a'lam. Habis itu. Dan kena kita renti. Nak masuk sifat ilmu pula. Dan kena kita renti, kita reti tu mana kita faham, kata ngoti sungguh. Kena kita renti, kena kita faham, kata ngoti sungguh. Sungguh apa? Sungguh kata, yang ni sungguh kata serta etika. Bukan kata saja. Sungguh kata serta etika. Ada Tuhan, yang ni ada pada zat Tuhan. Itu. Ada Tuhan, yang ni ada pada zat Tuhan. Boleh gitu. Kita tu kecek reka sangat. Ada Tuhan, yang ni ada pada zat Tuhan. Ada Tuhan, yang ni ada pada zat Tuhan. Itu ilmun. Ada pada zat Tuhan itu sifat ilmu. Apa makna ilmu ni? Iaitu ilmu pengetahuan. Bukan mengetahui, pengetahuan. Kalau mengetahui satu sifat, jahil Tuhan mengetahui satu Tuhan mengetahui. Kita pun tahu banyak ogah. Jadi hak satu tu mengetahui ke pengetahuan? Pengetahuan tu satu. Mengetahui banyak tak? Banyak. Itu takluk. Tu sya'a isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Itu dalam kitab-kitab Arab disebut gitu. Sya'a telah masyhur, telah kecuh. Sya'a shin alif ain. Sya'a isti'malus sifat ataupun sya'a indal mutakallimin. Masyhurlah di sisi ulama mutakallimin isti'malus sifat, mengata atau menggunakan sifat, mengatakan sifat-sifat tu bimaknal ismi. Bimaknal ismi dunal masdari, bukan makna masdari. Karena masdar ni madalla alal hadas. Tu masdar tu memanglah benda yang menunjuk di atas makna hadas. Walaupun orang panggil sebut perkataan tu perkataan masdar macam iradah. Masdar tak? Masdar arada yuridu
iradatan. Sebut iradah masdar tapi nak makna isim. Nah. Tu isim apa? Ma dalla ala zat. Nah, ma dalla ala zati. Barang yang menunjuk di atas diri benda. Diri benda. Maka sebab tu sifat-sifat ma'ani ni dikehendakinya ialah mabadi usifat dia panggil. Segala mabda bagi sifat. Bukan ta'alluqat wal asar, bukan kesan-kesan sifat ataupun ta'alluq bagi sifat, bukan samarah bagi sifat dan bukan ta'alluq bagi sifat. Bila sebut kata sifat tu bukan nak makna tahu dan mengetahui. Itu tahu tu asar, samarah bagi sifat. Mengetahui ta'alluq bagi sifat. Patut nak makna gapo sebut sifat ilmu? Pengetahuan. Sama kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bahasa kalam, sifat makni tu. Semuanya nak makna mabda. Mabadi usifat dia panggil. Tu jelas tu. Buka lah kitab-kitab jelas. Betul pada betul tu dia sekarang terjemah pengetahuan betul. Tu baru kita tak semabur. Kita mengaji sifat wahdaniyah. Allah Taala esa pada segala sifat. Awak nak esa pada segala sifat. Sifat tu yang banyak tapi sekara. Satu kudrat, satu ilmu, satu iradat. Kalau satu ilmu dengan mana mengetahui, tidak pening kita. Satu ilmu. Apa makna ilmu? Mengetahui. Satu mengetahui. Oh bodoh. Nah Tuhan. Gitulah. Gitulah jadi. Jadi salah tu. Bukan ilmu makna mengetahui. Ilmu makna pengetahuan. Mengetahui banyak tak? Oh banyak. Tuhan tahu segala benda kan? Mengetahui tu banyak. Segala benda wajib Tuhan tahu atas jalan wujud. Benda mustahil Tuhan tahu jalan atas istihalah. Benda jaiz Tuhan tahu di atas jalan jawaz. Patut tahu Tuhan tu tidak terdahulu jahil dan tidak perlu usaha dan tidak tersembunyi sedikit pun. Dan tidak apa lagi? Tidak secara kul, bahkan juz'i, secara satu persatu, tafsil perinci. Secara teliti. Tahu belakang. Itu. Tanpa perlu belajar. Bukan ilmu tu ilmu nazari. Bukan ilmu daruri. Bukan ilmu badihi. Bukan ilmu laduni. Bukan. Semua ilmu-ilmu tadi tu pada makna jahil. Faham tak? Tu ilmu tadi kita di makhluk ilmu daruri. Mana? Tahu pedah lada. Daruri tak? Okey. Daruri tak? Tahu pedah lada. Daruri. Mudah. Kau kena mengaji pakai Azhar baru tahu pedah lada. Ngaji pakai Azhar boleh PhD barulah turun kapal terbang ke lain. Oh, tahu dah saya lada pedah. Oh, bodoh nah gitu. Mudah ya. Ambil lada pak, tahu dah pedah. Tahu. Itu ilmu daruri, ilmu mudah. Tak kena mengaji, tak kena garang, masing garang. Kena belajar pakai universiti tak? Nak tahu. Gula mani. Kena mengaji pakai kolej mana ke? Dah. Orang panggil ilmu daruri. Ada ilmu nazari, ilmu kena fikir, kaji, tilik. Macam kita duk mengaji pondok madrasah berapa tu? Universiti berapa tu? Ada ilmu badihi. Badihi ni mana ilmu badihi ni macam ilmu kurnia ke? Tak kena belajar. Nak dekat-dekat dengan ilmu laduni. Faham tak? Semua tu sabqul jahl. Apa? Ilmu dengan mana terdahulu jahil, tak tahu. Tuhan tak tahu. Faham tak? Jadi pengetahuan. Ilmu iaitu ilmu pengetahuan. Itu terjemah betul pengetahuan. Maka pasal inilah pasal apa? Pasal ada pengetahuan di zat Allah Ta'ala tu. Gitu. Maka pasal ini pasal ada pengetahuan di zat Allah Ta'ala tu. Tahu oleh Tuhan. Tu. Bahkan maha tahu. Itu. Maha mengetahui oleh Tuhan akan sekalian perkara. Perkara tu masuklah yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang jaiz. Itu mana sekalian perkara. Jadi ta'alluq ilmu ni nak cara ta'alluq ni. Faham tak? Ta'alluq ilmu Allah Ta'ala ni melatasi atau mengumumi sekalian perkara hukum-hukum akal. Sama ada benda wajib, benda mustahil, benda jaiz, Tuhan tahu belaka. Itu.
maka perkara itu wajib. Maka jika perkara apa? Jika tu bukan maka tu deh. Jika ke maka Jika deh. Jika perkara itu wajib, perkara wajib ni apa? Kena kepada zat Allah dan sifat-sifat Allah lah. Itu mana perkara wajib. Jika perkara itu wajib. Nah. Wajib-wajib tu isim fa'il lah. Nah, satu benda yang bersifat dengan wujub. Dipanggil wajib. Gitu. Kalau benda tu orang panggil benda wajib, mana benda wajib akal? Zat tu benda wajib akal tak? Benda wajib akal benda tentu sungguh. Benda tentu ada. Tak terima sekali-kali nak kata tak ada. Itu. Dia Tuhan tahu kata mesti adanya. Ini mesti tu wujub. Faham tak? Tuhan tahu benda wajib atas jalan wujub. Tu orang panggil tahu Tuhan tu muafakat dengan benda. Muafakat dengan benda. Tidak sekali-kali menyalahi. Nak tanya Hasling. Hasling. Pukul ni betul ni mau ada mana? Hasling ada mana? Yalah di sini tu di mana? Di mana di sini? Di pondok. Baik. Tuhan tahu ke tidak pukul ni betul ni awak ada di Mac Valley? Tuhan tahu ke tidak? Pukul ni betul sekarang ni Tuhan tahu tak awak ada di Mac Valley? Tak tahu. Tuhan tak tahu ah? Sudah. Tuhan tahu ke tak tahu? Tadi kata Tuhan tahu. Pukul Neptun ni awak ada mana? Kuat sikit. Lagi kuat lagi. Kat pondok. Pukul Neptun ni deh. Awak ada mana? Pondok. Soalan nak tanya Hasling, pukul Neptun ni hari ni, sekarang ni, waktu ni, Allah Ta'ala tu tahu tak awak ada di Mac Valley? Tahu ke tak? Tahu ke? Awak ada mana? Mac Valley ke sini? Allah Ta'ala tahu tak awak ada di Mac Valley? Tak tahu. Allah tak tahu. Allah jahil ya? Allah Ta'ala tahu tak awak ada di Mac Valley? Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab ilmu Allah Ta'ala muafakat dengan wakil, dengan benda berlaku baik tak? Awak ada di pondok tak lah ni? Maka Allah Ta'ala tak tahu awak ada di Mac Valley. Kalau orang tak ngaji tauhid tak, Tuhan tak tahu. Jahil tu Kalau Tuhan tahu awak ada di Mac Valley, bodoh lah Tuhan. Tahu tak? Awak ada mana? Pondok. Tiba-tiba Tuhan tahu ada di Mac Valley. Kena tak? Tak kena. Tahu tak situ? Ilmu makhluk ni boleh dia gitu. Macam abah awak ingat awak duk pondok lah ni, aiman kecil. Rupa-rupa awak duk naik basikal pakai kek gimana? Udah. Rupa-rupa contoh. Contoh dia. Tu cikgu kata, aiman tak ada pondok. Tak ada, bukan pergi pondok contoh. Mati-mati saya pergi pondok. Tu ilmu makhluk tu boleh saja tahu tu menyalahi dengan benda. Ilmu tu ada. Muafakat dengan benda. Faham tak? Benda wajib tu tahu wujub. Itu. Atau sengoti. Tu sengoti tu apa? Orang panggil benda hak bukan ada lah, hanya sungguh. Itu. Jika perkara itu wajib, nescaya dia Tuhan tu, Allah tu tahu kata mesti sungguh ada perkara atau sengoti nyo tu jatuh. Nyo perkara yang wajib tu. Kerana perkara wajib ni ada benda tentu, ada benda tentu sungguh. Habis itu. Dan jika perkara itu mustahil, kalau hak mustahil ni apa? Kalau mustahil ni benda tentu tidak. Lemah Tuhan tentu tidak tu. Perkara tentu tidak tu. Lemah Tuhan, bodoh Tuhan, apa lagi? Berbilai Tuhan, syarikul bari, anak bagi Tuhan, mokpok bagi Tuhan. Itu mustahil lah tu. Benda mustahil.
Dia yakni nescaya dia Tuhan tu tahu kata tidak. Nah, tu tidak tu dia panggil istihalah. Tak? Bolehlah. Dan jika perkara itu mustahil, jika perkara tu benda tentu tidak. Nescaya dia yang ni Tuhan tu tahu kata tidak. Tuhan tahu kata tentu tidak. Ini istihalah Hafiz. Mu buat berapa mu tengok dia? Tengok di kitab mu. Apa nak jadi kecil pun pula ke mana? Kau salah Tuhan awak jadi membesar. Sepatut mu kecil besar lagi boleh duk main gitu. Terus cara kau budak lah. Jadi benda mustahil tu Tuhan tahu atas jalan istihalah. Dan jika perkara yang harus, perkara tu perkara yang terima ada, terima tak ada, terima sungguh, terima tidak. Nescaya dia yakni Allah Tuhan tu tahu kata boleh berlaku atau tidak boleh berlaku, boleh ada dan boleh tak ada. Kita tu betul tak? Salah. Salah topik apa aku baca ni. Kita mau ada jatuh tu rasanya, banyak jatuh. Tu. Jika perkara yang harus, mana perkara hak terima ada, terima tak ada, terima sungguh, terima tak. Macam kita ni perkara yang harus ni. Meja, langit, bumi, kursi, lembu kubah, itik, gajah, rimah, gapo tak kira lah. Makhluk ni orang panggil benda terima ada, terima tak ada. Benda jaiz dia panggil, benda harus. Kalau benda tu jaiz, harus, mungkin ni makhluk ni, nescaya dia Tuhan tu tahu kata boleh berlaku atau tidak boleh berlaku. Ni kena kepada benda jaiz hak bahasa sungguh. Mana? Petok, kepek, bulat, pecah. Itu. Tu semua tu tak ada tu. Tapi sungguh tak? Sungguh. Maka Tuhan tahu tak? Pecah, berlaku pecah. Gelas, cawan, piring hak pecah. Tuhan tahu. Tuhan tahu berlaku. Atau sekarang ni piring pinggan tak pecah. Tuhan tahu tak? Tak berlaku. Orang panggil pecah tu. Tuhan tahu tak? Tahu. Boleh ada, boleh ada dan boleh tak ada. Tuhan tahu. Habis itu. Percaman kita, maknanya benda jaiz Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Gitu. Muafakat dengan benda lah. Habis itu kemudian kita masuk pula nanti esok insya-Allah percaman, yakni dalil. Percaman ni mana dalil? Bermula percaman, yakni bermula dalil, alamat, tanda. Tanda bagi siapa? Kita lah. Dah. Bermula percaman dalil kita bagi kita. Dalil itu menunjuk atas apa? Menunjuk di atas kata ada ilmu itu di zat Allah Ta'ala, dengan sebab ada benda-benda yang ia Tuhan itu buat. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Ada orang tanya soalan tu. Ya. Mana ni? Sengoti ada orang bagi tahu maksud dia sungguh hati. Ya juga. Sungguh hati. Sungguh hati, sengoti, sungguh hati. Boleh hari. Boleh hari tu. Kitab kedua ni qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dikasihi sekalian, untuk dia panggil kita anak-anak. Anak dia lah ni, kita ni anak arwah dia panggil. Abnaul arwah li syaikhil tuqdir sekam. Ni. Anak-anak arwah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, abul arwah itu afdal daripada abul jasad. Tu abul jasad semata-mata lah. Kalau pok kita tu dia bagi makan minum saja, tak pernah didik agama. Orang panggil bapak jasad saja lah tu. Tapi kalau mak pok kita tu orang panggil bagi makan minum, lepas tu bagi pula pengajian agama. Pok kita tu abul jasad serta abul ruh. Bapak jasad, bapak ruh bagi kita afdal lagi lah. Tapi kalau bapak jasad saja dengan bapak ruh, mana afdal? Bapak ruh. Bapak ruh lebih afdal, kerana bapak ruh ni menaikkan kita pada martabat lebih tinggi.
Bapak jasad ni yang hingga kita jadi martabat lebih rendah. Iya, lebih rendah. Mana lebih rendah? Dah you makan mati sebab makan banyak. Nah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, tengok kita tu asli jangan tengok kakau. Pamula nak jawab. Anak-anak yang dikasihi sekalian, adalah ilmu itu, ilmu ni hasling mau main ngaji pondok ni nak kau apa? Nak makan burger kau nak ilmu? Nah, ilmu tu kata tok dia sekat imam bagi amal. Imam ni Nabi kata kan, ju'ilal imam liyutama bih. Dijadikan imam tu untuk diikut dengan dia. Faham tak? Ilmu itu imam bagi amal. Maknanya amal tu kena ikut imam dia lah. Siapa imam bagi amal? Ilmu. Dan amal itu ialah dengan menurut ilmu. Itu maknanya menurut tu apa yang makmum tu, mutaba'ah. Ilmu tu kena, amal tu kena mutaba'ah akan ilmu. Beramal ni kena ikut ilmu, ada pedoman gitu. Bukan beramal semaya best saja. Ni amal i'tikad, itu pun orang panggil amal juga. Karena sahabat tanya, ayul a'mal afdal ya Rasulullah? Apakah amal yang paling afdal ya Rasulullah? Al imanu billah. Nabi jawab, beriman dengan Allah. Amal tu baik tak? Amal apa orang panggil? Amal apa orang panggil asli? Beriman dengan Allah. Amal apa? Amal apa? Lutfi, amal apa? Beriman dengan Allah ni. Ada rokok sujud tak beriman dengan Allah? Amal? Amal apa? Hatilah, amalan hatilah orang panggil. Tak ada rokok sujud ke tu? Kau ada rokok sujud kau waktu biar duit kau berada? Tak ada dalam hati. Amal qalbi dia panggil. Amal hati. Bacalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ilmu imamul amali. Bermula ilmu itu imam, yakni yang diikut bagi amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal tu tabi' akan dia, akan ilmu. Artinya, arti sabda Nabi, ilmu itu ialah imam bagi amal, dan amal itu ialah yang menurut akan ilmu. Jadi kalau amal tanpa ilmu, berarti orang tu semaya jemaah tak ada tu imam. Faham tak? Semaya jemaah tak ada tu imam, boleh? Pakat duduk lesah betul belakang, lepas tu tak tahu tu siapa. Bagi jemaah yang panggil ni, boleh panggil semaya jemaah gitu. Tu. Tapi kalau tu imam tak ada makmum, ada tak? Ada. Apa dah ada ya? Nah, tu imam ada, makmum tak ada. Ni musim-musim Covid ni, mana ada makmum? Itu ni. Nah, ada ilmu tapi tak beramal ada ni. Tu. Mari anak-anak berfikir. Mari kita pakat fikir, guna kepala otak tu hasling. Jangan duk fikir nak enjoy semua. Mari anak-anak berfikir, cari di masjid manakah? Mugi cari masjid mana? Dan di madrasah, di balasah manakah yang lain daripada Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah? Lain di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah lah. Kerana Masjid Haram Mekah Al-Mukarramah tu ada juga. Mana? Makmum tu orang panggil duduk depan pada tu imam. Faham tak? Tu imam duduk sini, makmum ke Kaabah duduk tengah. Tu imam duduk sini, papu makmum ada tak ilmu? Ada. Tak usah kira Masjid Haram, makmum kata, ada ustaz, Masjid Haram tu boleh tu. Lepas tu mau duduk Masjid Haram tak pengang? Ada. Sebab tu dia kata lain daripada Masjid Haram. Maksud kira Masjid Haram tu masjid selain daripada Masjid Haram, balasah lain, mungkin cari tengok. Ada atau tidak orang muslimin kita sembahyang berjamaah dengan hal segala makmum tu terdahulu mereka itu makmum daripada imam mereka itu makmum pada tempat berjamaah, pada tempat ini, pada tempat jemaah. Ni tu imam duduk belakang, makmum duduk depan, ada gitu. Tak usah cari lain lah balasah kita ni. Ada tak? Aku jadi imam duduk belakang, mu jadi makmum duduk depan, ada gitu.
Tu tak ada. Kalau ada tu ajaran sesat gila babi lah tu. Nak, tahu tak? Orang kata Masjid Haram ya dah. Jangan kira Masjid Haram tu tempat dia pusat gitu. Tu imam duduk ni. Lepas tu makmum keliling Kaabah belaka. Memanglah ada makmum hok duduk depan. Tu imam. Kerana menghadap Kaabah, menghadap kiblat. Itu. Ada tak? Tentu tak ada jawab gitu. Tentu tak ada. Istifham bermakna ingkari lah ni. Maka di dalam hukum fiqh kita, kalau dalam hukum fiqh lagu mana? Tu imam tu duduk, makmum tu duduk depan tu imam. Ni tapak kaki tu imam. Ni tapak kaki tu imam. Ni tapak kaki makmum. Sah dah ikut. Sah dah makmum ni ikut tu imam. Sah tak? Tak sah. Tu tengok. Maka di dalam hukum fiqh kita, kalau macam itu, macam mana? Terdahulu makmum di atas imam pada tempat jemaah. Makmum duduk depan tu imam. Bukan tu imam duduk depan makmum. Tidak sah jemaah tu. Tak sah tu. Mai jemaah penatang apa lagu tu? Tu. Duduk gini. Ni tapak kaki tu imam, ni tapak kaki makmum. Tu imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Ada lagu tu? Tak ada. Dia kena ni tapak kaki tu imam, ni tapak kaki makmum. Tu. Barulah tu imam rokok, dia rokok. Tu imam iktidal, dia iktidal. Ju'ilal imam liyutamma bih, kan dijadikan imam tu untuk diikut. Sebab tu tak boleh berlomba pun tak boleh. Kena ngaji lah fiqh tu. Jangan tu imam. Tu bak dah kita. Ni banyak ni budak-budak ni nak tengok ni. Imam kecil tu orang sama sekali. Nyak kau tak nampak kali. Orang baru dia bak senyap dah duduk sujud. Orang baru dia nak turun. Biar habis tu imam tu rapat dulu buat kerja dia, baru kita ikut. Tu imam naik iktidal, sami'allahu liman hamidah, kita duduk rokok. Habis dah tu baru kita sami'allahu liman hamidah. Tu imam nak sujud, Allahu Akbar. Barulah kita Allahu Akbar. Jangan tu imam tu kita bar senyap dah kita dah tu duduk sujud dah. Lagu tu lah. Berat kalau gitu semaya. Tak sah tu jemaah tu. Maka bandingannya begitulah segala yang beramal, segala orang yang beramal. Semaya, poso, kuatlah rajin beramal. Dengan hal jahil itu, dia beramal tapi jahil, bodoh ketak, tak mengaji berapa. Ikut pak turut bodoh begitu, tak ada mengaji kitab apa. Tidak sah amal mereka itu. Tak sah tu. Tak sah amal lagu tu. Fiqh tak mengaji, tasawuf tak mengaji, tauhid tak serayak dah. Mana apatah lagi ni lebih lagi istimewa pula. Apatah lagi jahil ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Apatah lagi jahil ilmu akidah, ilmu tauhid kita mengaji tu. Yang ialah ilmu usuluddin, nama dah usul, akar, pokok, tunjang, humbi bagi agama. Ialah ilmu usuluddin tu pokok agama, akar bagi agama. Tak ada akar nak jadi guana weh. Pokok boleh pokok tak ada akar boleh. Agama tak ada akidah boleh tak boleh. Pada mengaji ilmu akidah tak tahu etika uluhiyat ilahiyat kan risalat nak buat lagu mana. Berat. Maka jangan sekali-kali kita beramal dengan semata-mata menurut nafsu jua. Jangan hasling. Jangan orang panggil beramal menurut nafsu. Tu tanpa ilmu. Awal kalau kita ngapal Quran ni gak, maghrib tu bahasa Baqarah rakaat. Rakaat kedua Ali Imran. Tu orang panggil kita beramal dengan hawa nafsu lah tu. Tanpa ilmu. Orang mengaji ilmu ya tahu. Semaya ni, jadi imam ni, Nabi kata apa? Iza amma ahadukum falyukhaffif. Bila menjadi imamlah seorang daripada kamu, maka hendaklah dia peringankan. Peringan. Kerana di belakang dia tu macam-macam jenis orang ada. Sakit perut ada, nak terberuk ada, orang tua sakit tu. Dah. Sebab itulah orang panggil jadi imam tu baca surah apa? Surah habis terus.
itu afdal. Daripada surah panjang-panjang tapi tak habis. Nah, tak habis. Ambil sepetik 2-3 ayat gitu. Nah, apa? Wa law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahu akbar. Kurang pahala berbanding dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak pahala. Afdal lagu tu dalam semaya. Tak tak? Tu. Tu kenapa kena mengaji? Kena ngaji kitab fiqh. Tak cukup asli ngapa Quran saja ni. Faham tak? Tu. Bacalah firman-Nya Allah Taala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Tuhan ancaman ni ayat ni. Artinya erti firman Allah balik bahasa terjemah. Beramallah kamu akan barang yang kehendak kamu. Kalau mu guna sahih ayat ni maknanya Tuhan suruh lah. Mu buat apa mu nak buat? Aku nak berzina tu boleh tak? Gitu ke? Okey ni. Mana faham oleh ayat ni apa nama ni? Hasling. Nama mu kita tafsir kau ke? I'malu ma syi'tum. Para hadirin sekalian, Allah Taala suruh kita buat apa saja kita nak. Ikut Awak nak judi. Awak nak berzina. Awak nak rogo. Gitu. Terus ni dalil firman Allah. Saya hafid Quran ni tahu tak? Saya hafal ayat ni. I'malu ma syi'tum. Beramallah sekehendak kamu. Mu buatlah gapo hak mu nak buat. Boleh mu buat. Tak ada masalah tuan-tuan. Gitu ayat ni nak. Bukan ni dah. Bukan kerana Tuhan kata innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Taala bima ta'maluna, dengan barang yang engkau kerja, engkau beramal, engkau buat tu, basirun, dia sang zat yang maha melihat. Ni kalau saya jadi abah awak tak, saya kata muak nak buat apa? Molek sikit aku tahu Aku tengok muak gapo. Tu. Maksudnya gapo tu? Maksudnya gapo? Marah tak? Marah tak? Marah. Kalau anak tu cerdik, abah aku marah ni. Tak boleh buat kerja gitu tu. Nak. Siap aku kalau buat kali lagi mampu kan kata dia. Nah. Kalau anak bodoh kan anak bodoh. Abah kata, buat kamu asli buat. Tak apa buat. Buat mu nak buat gapo buat. Aku tengok. Nah, aku tahu aku tengok mu buat gapo. Ya abah. Ya. Nah, tak apa kita pergi rogo ke? Boleh kita? Mu orang panggil biadat dengan abahmu. Betul tak? Abahmu nak marah tu cakap gitu. Tuhan nak marah ni. Betul tak? Tuhan nak marah ni. Sungguhnya Allah Ta'ala dengan barang yang beramal oleh kamu itu, Allah Ta'ala tu yang melihat kita tu dalam penyaksian Allah. Maka dengan umpama ayat ini, pihak perhamba, pihak tok diske dan jemaah perhamba, mana? Tutup guru pondok. Itu. Jemaah perhamba, maknanya tutup guru pondok lah. Kita tutup guru kita, alim ulama kita. Secukup-cukup taruh bimbel. Taruh kenaling lah bimbel weh. Macam mu tengok budak duk main tepi jalan, rasa bimbel tak? Bimbel tak? Budak besar waina gitu duk main tepi jalan. Bagus main situ tak ada gitu. Nah, lagu mana reaksimu? Tengok budak main tepi jalan, tak ada mak pak, budak-budak kecil umur 2 tahun. Lagu mana? Mana tu budak tu? Gitu kan? Tu lagu tu. Balik tu dia balik ulama ni rasa cukup-cukup taruh bimbel. Bimbel ke siapa? Kepada penuntut-penuntut, yang ni orang-orang hak belajar. Pelajar-pelajar, penuntut-penuntut tu seperti Hasling. Nah, kepada penuntut-penuntut fashion baru. Fashion tu baca fashion fashion baru. Fashion tu mana? Fashion lah. Fashion baru. Orang Kelantan panggil fashion. Style ngaji cara baru lah ni. Merah, ngaji WCJ. Ngaji salah satu sampai terima habis. Perasa boleh CJ berjalan-jalan. Tu. Jadi balik ulama tutup guru pondok kita ni cukup-cukup taruh bimbel. Reaksi dia gini lah muka kalau tengok kepada penuntut-penuntut. Yang ni pelajar-pelajar ilmu fashion baru. Fashion baru tak ada mengaji kitab daripada kulit ke kulit ni. Lagu mana cara fashion baru tu? Cara lagu tu.
Jalan tu cara baru tu. Gitu. Cara baru tu ngaji gitu. Berpegang dengan semata-mata zahir ayat Quran itu. Tu pasal baru tu. Dah apa? Ada yang ngapa Quran seling. Nah, yang ngapa Quran begini, ngapa Quran. Dia tak ada mengaji nahwu sarah. Nah, tak ada mengaji ma'ani bayar badat, tak ada mengaji usul tafsir ulumul hadis, tak ada mengaji tauhid fiqh tasawuf, tak ada mengaji ilmu-ilmu alat apa. Lepas tu you sudah ngapa Quran, you buka terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Ni makna dia. Ya gitu. Pada pendapat saya lah ke, ayat ni, ya gitu. Dah, passion baru tu gitu. Berpegang dengan semata-mata zahir ayat Quran itu. Ni bahayalah ni. Min usulil bid'ah wal kufri at-tamassuku fil aqaidil iman bimujarradiz zawahiril kitab was sunnah. Siapa kata? Qalahu kama qalahu Imamu Sanusi. Imam Sanusi ya kata itu. Berat mung. Bab tu jangan buat lawyer buruk. Yunuh. Tak tahu siapa yang kata. Maka beramal mereka itu dengan hal tak peduli hal haram, halal, sah, batal. Dia tak peduli. Bukan setakat tak peduli, dia pula jawab tubik fatwa. Tak ada ulama kata haram. Ustaz tu seorang ya kata haram. Halal. Hawa boleh. Contoh. Jalan tu menata-menata hak je ni penutup action baru lah tu. Cara ulama dulu kayak gitu. Kalau kita tak tahu, ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan berani berfatwa, berani api neraka, betul tak? Jadi kalau orang tanya kita soalan kita tak tahu, hak afdal jawab ke mana? Wallahu a'lam. Takut apa? Imam Malik, Imam Mujtahid mutlak tu. 80 soalan orang tanya dia. 4 soalan boleh jawab ya. Kalau lain semua jawab wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tapi tak ada lagi orang panggil Imam Malik, Imam wallahu a'lam dah. Imam Malik tak pakai Imam wallahu a'lam tu, tanya soalan berapa puluh soalan wallahu a'lam amma. Tak, kerana orang tahu. Itu ulama takut Tuhan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kalau jenis tak takut Tuhan jenis pada jawab. Ustaz tahu ya, ustaz tahu ya. Kita ya betul. Ingat baik tu. Faham tak? Jadi kalau tak tahu jangan cakaplah tatakallam qabla an tata'allam. Gitu. Tu paling kurang kita kasi jawab wallahu a'lam, kita jawab khilaf pun dah. Jenis ustaz-ustaz macam aku ni kak, kalau dia tak mohi fiqh, banyak orang panggil banyak orang hukum hakam. Jawab apa dia tu khilaf tu. Dia ni khilaf. Mana khilaf sungguh? Mazhab Syafi'i kata haram cabut pokok hidup apa? Rupuk-rupuk hak hidup atas kubur tu kerana hak bagi mayit. Mazhab Hambali kata makruh ya. Tak selamat ke jawab gitu? Selamat tak? Selamat. Khilaf tu. Nanti ni khilaf. Duk main khilaf kau mu. Khilaf tu. Balik kau jangan kita kata ustaz tu seorang je. Ustaz tu seorang je hak jahil ya. Kita hak alim gitu. Pada hari ada hak jahil. Tak peduli haram halal. Tu. Tak peduli halal haram. Haram halal sah batal tak cara. Yang ngapa Quran ngapa tak tahu. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, syarat wajib, syarat sah, syarat bagi tiap-tiap rukun. Ngaji tak asling? Ngaji tak? Ngaji tak gitu? Ngaji tak? Iya ke ngaji? Berapa syarat wajib semaya? Sudah syarat wajib bismillah. Syarat sah berapa? Rukun berapa? Syarat tiap-tiap rukun? Lagu mana? Tengok. Jangan ngaji fashion baru ni, kena ngaji fashion lama. Fashion lama dah. Kerana pakai zahir. Apa jadi tak peduli tu halal haram sah batal tu? Kerana pakai zahir. Pakai zahir. Kerana pakai zahir umpama ayat itu dengan tidak berguru, dengan tak ada mengaji dengan tok guru, ambil yang ngapa-ngapa sendiri, lepas tu dia tasmik, lepas tu dia pun buka sendiri terjemahan Quran. Padahal sekiranya kalau berguru, kalau dia mengaji dengan tok guru,
maka mendapat mereka itu, orang yang mengaji ni, penuntut ni, akan bahawa umpama ayat itu ialah yang dinamakan dia ayat itu ayat tahdid atau takhwif. Ayat tahdid, apa ayat tahdid? Yang ni menakuti. Tuh. Tahdid, ayat takhwif. Seumpama ayat tadi lah dia kata, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Dia pun balik terjemah. Tuhan kata kan ni? I'malu, beramallah kalian semua, ma akan barang akan perkara syi'tum yang kalian nak. Oh, boleh kalau gitu. Tuhan suruh kita buat apa saja kita nak. Zahir gitu. Dia bagi zahir gitu. Padahal ayat ni ayat tahdid ni. Atau ayat ayat apa? Takhwif. Apa mana? Ayat menakuti. Lagi pula akhir ayat tu wa'id. Mana? Innahu bima ta'maluna basir. Wa'id tu. Wa'id. Apa wa'id? Yakni janji jahat. Apa janji jahat? Ancaman. Itu ancaman. Itu mana janji jahat. Namun jahat tu bukan gitu. Namun kata jahat tu bukan. Ancaman. Baik tak? Ancaman macam akulah pokok-pokok. Aku warning aku warning. Siapa dia pukul 12 tak tidur lagi malam ni, siap buatlah mu nak buat gapo pukul 12 tapi aku suruh tidur. Mu buat nak buat gapo? Pukul 12 aku nak suruh tidur malam ni. Tapi mu tak suruh tidur, buat nak buat gapo? Siaplah. Aku tahu, aku tengok. Tu. Jadi kalau orang cerdik apa hewan tu? Ustaz marah. Nak tidur pukul 12. Yang duk buah dia ni. Kan nak Farah. Fawahin ke apa je lah. Kan memang kecil lah ke tu. Naufa spek, Naufa tak ada spek ke apa. Semualah. Duk buah Fawahin tidur awal dia kemarin. Tidur bagus je. Fawahin tak masuk. Cancel marah je ni. Tetapi kalau jenis macam Naufa ke apa memang kecil kata, Ustaz kata buat nak agak pukul 12 apa beres. Ustaz tahu gitu ya. Kenapa tak? Dia pergi ayat aku gitu. Memang boleh terajar lah lepas tu. Contoh, kalau dengan Tuhan harap mana memang kena rembah Tuhan neraka tu. Gitu. Seperti pada mengajar oleh bapa. Seperti ni bandingannya begini. Ayat takhwif, ayat tahdid ni lagu ni. Seperti pada mengajar oleh bapa akan umpamanya akan anak. Seperti pada mengajar oleh bapa umpamanya umpama bapa akan anak. Umpamanya umpama bapa tak kira lah. Macam musim ni tak ada bapa, akulah bapaknya. Mengganti badal bagi bapa. Ni. Bukan mesti bapa mung. Bapa tu yang ajar anak dia. Seperti pada mengajar oleh bapa umpamanya umpama bapa tu tak kira lah tok guru ke ustaz ke akan anaknya umpamanya umpama anak tak kira lah anak sungguh ke anak murid ke. Anak mana sifat bagi anak macam Hafiz ni lah yang nampak nak karut tu Hafiz tu dia duk main jari dia tak boleh kita tengok kita yang nampak nak karut mereka itu anak yang ni khususnya Hafiz. Dengan kata bapa, kata tok guru, kata ustaz, dia kata mana Kak Hafiz? Buat kerja lah kamu akan apa-apa yang kamu kehendak. Buatlah Hafiz nak agak apa? Buat Masa duk mengaji ni buat nak agak apa? Mu nak main konek mu ke, mu nak kutih jari mu, buatlah buat. Buatlah. Buat kerja lah kamu akan apa-apa yang kamu kehendak. Mu nak agak apa Hafiz ikut mu Hafiz? Hafiz. Buatlah ikut awak nak buat apa. Maka sungguhnya aku ni sebagai bapa atau sebagai tok guru ni, sebagai ustaz ni, dengan mana-mana pekerjaan kamu itu, dengan mana-mana mu buat, mu duk main jari ke, duk cokeh apa? Duk cokeh ke apa? Cokeh di jari busuk tu. Semaya. Duk main jari ke, duk cokeh sebaya ke, duk main gotek konek ke, apa-apa mana-mana pekerjaanmu tu aku lihat dan aku tengok. Aku tahu, aku tengok ni. Mu jangan buat border depan aku, jangan. Aku tengok, aku lihat. Tu takut ke lagi meja pun melayar. Contoh. Bobok ni tak ajar kita tengok deh. Meja melayar dah. Dia je dah tengok je dah tengok. Tunggulah. Dah, tunggu masa ketika.
Tuh, aku lihat kata bapak tu. Aku lihat dan aku tengok Asling. Nah, buat apa nak buat? Contoh ni Asling. Maka di sini, mana? Dalam ayat bapak ni kata lagu ni kan, sekiranya kalau anak-anak yang menggunakan akal masing-masing. Kalau anak tu Afiq ke, Hasling ke, Irfan ke, Yazid ke, guna akal hak cerdik. Jangan orang kerja bodoh jangan. Mikir guna akal. Nescaya tahu mereka itu anak-anak, tahu ke apa? Akan bahawa bapak tu suruh kerja perkara-perkara yang baik. Tu mana bapak suruh tengok kitab, bapak suruh nulis, suruh tobik. Dah larang daripada kerja yang jahat-jahat. Larang duduk menengung, duduk main budak, duduk cokeng sebaya, duduk orang panggil main konek, larang. Apa tak lagi tidur, menyenggup. Larang. Kerja yang jahat-jahat. Dan bapak tu janjikan seksa tu bila kerja yang jahat tu. Bila tidur tu kenalah gapo meja melayar kau yang sepak kau gua anak kenalah. Mana gitu. Kalau anak tu cerdik. Faham tak? Ya faham tu. Ayo ni. Apa aku marah ni? Tu. Adapun anak-anak yang buta perut. Adapun anak-anak yang buta perut. Jenis buta perut. Faham tak buta perut? Bodoh lah. Tak reti bahasa bang, buta perut. Maka tak pandai faham seperti itu. Tak reti dia. Dia tak reti tu. Maka mengaruklah mereka itu anak-anak hak buta perut, hak bodoh, dengan bermacam-macam kerja mereka itu. Tadi tu guru kata, Afiq, buat anak buat apa, Afiq? Aku tengok buat apa ni, Afiq. Jadi Afiq tu kalau cerdik kan, sudahlah. Tekung lah. Tu kalau Afiq cerdik. Kalau Afiq bodoh, ya ke ustaz? Kata apa saya nak main konek tu. Tu maka rugilah mereka itu Afiq. Tu ni. Contoh tu. Di dalam dua negeri dunia dan akhirat. Rugi tu bila? Dunia pun rugi, ilmu tak reti, CJ pun tak ada. Akhirat pun tak boleh juga. Kenapa? Tak ada pahala kerana mengaji, masa mengaji duduk tidur. Boleh pahala tak? Tak boleh. Ada boleh pahala apa? Awak menyakiti tok guru pula. Nak menyakiti hati tok guru pula. Awak menyenggut dalam kelas. Na'udzubillahi min zalik. Minta berlindunglah kita dengan Allah Ta'ala daripada demikian itu. Demikian itu mana? Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat tadi tu. Allahumma rzuqna salamata fid daraini. Amin. Allahumma, ya Allah ni doa lah ni. Tu. Rezekikan akan kami. Allahumma rzuqna, ya Allah ya Tuhan, rezekikan akan kami. Rezekikan aku apa? As-salamata, akan kesejahteraan, keselamatan fid daraini, dalam dua negeri. Mana? Negeri Kedah, negeri Selangor gitu. Mana dua negeri? Dunia dan akhirat. Amin. Ai istajib doa ana ya Allah. Kemudian pertaruhan bagi anak-anak. Pertaruhan ni mana? Zakhiratul auladi. Pertaruhan lah. Orang panggil apa? Simpanan, buat simpan. Mung saya ada anak-anak macam pok mula ni lah. Dia buat simpanan tak kamu? Buat pertaruhan tu dia panggil. Tak? Mopok cerdik, mopok saya ke anak ni, dia buat pertaruhan untuk anak. Bukan bertaruh tu mana bertanding, bukan. Simpanan. Dia buka KWSP ke berapa, buka orang panggil tabung haji, tolong simpan duit anak-anak. Lepas tu orang panggil pertaruhan. Zakhiratul aulad dia panggil. Simpanan. Untuk anak-anak kita ni, anak-anak kita, anak-anak dia lah ni, anak-anak roh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil